saya Muhammad Hafiz bin Husaini. Kumpulan saya terdiri daripada 4 orang, iaitu saya sendiri, Muhammad Syami bin Muhammad Syahrizal, Muhammad Fairuzi Fahmi bin Abdul Hamid dan Andi Zulkarnain bin Lamakasau. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk Kota Johor Lama. Untuk pendahuluan, mengetahui sejarah yang berkaitan dengan latar belakang kota dan asal-usul negeri Johor, membincangkan kisah tokoh Kota Johor Lama yang menjadi pengasas pembukaan negeri Johor, menerangkan tentang bagaimana kejatuhan Empayar Johor pada zaman dahulu berlaku, membincangkan hal keadaan dan khazanah pada zaman dahulu di Muzium Johor Kota Lama, menerangkan kesan-kesan patriotisme kepada khususnya golongan belia dan remaja masa kini, masyarakat dan negara. Latar belakang. Secara geografinya, Kota Johor Lama terletak di tebing kiri menghilir Sungai Johor, kira-kira 27 km dari Bandar Kota Tinggi atau kira-kira 30 km dengan darat melalui jalan ke Desaru, masuk ke Teluk Sengat dan menghadap ke Laut Cina Selatan. Kota ini adalah pusat pemerintahan yang dibina bagi menggantikan Melaka yang telah ditakluk selepas tewas di tangan Portugis pada tahun sekitar tahun 1511. Mengikut catatan sejarah, kota ini telah dibina pada tahun 1540 oleh Sultan Alauddin Riwayat Shah II, iaitu putera kepada Sultan Mahmud Shah, iaitu Sultan Melaka yang terakhir. Kesultanan Johor Riau. Kesultanan Johor sudah pun bermula pada 801 Masihi sebagai penempatan perdagangan yang penting. Asal-usul nama Johor ialah Tanjung Puteri, atau ianya juga dikenali sebagai ujung tanah bagi orang Bugis atau Gangganu bagi orang Siam. Panggilan ujung tanah bagi orang Bugis ketika itu adalah sebagai tempat untuk mencari jodoh. Semasa abad ke-14, kawasan itu juga wilayah tanggungan Empayar Majapahit sehinggalah pemerintahan Kesultanan Melaka daripada 1262 sehingga 1511, yang mana negeri Johor menjadi salah satu tanah jajahan pemerintahannya. Pada tahun 1511, Melaka dikuasai oleh Portugis dan Sultan Mahmud Shah. Sultan Melaka ketika itu melarikan diri ke Pahang dan kemudian ke Bintan di Johor. Kesultanan Johor ditubuhkan oleh Sultan Alauddin Riwayat Shah I, ananda Sultan Mahmud Shah Melaka pada tahun 1528, di mana wilayah jajahan yang diperintah oleh kerajaan ialah Johor, Riau, wilayah yang terbentang dari Sungai Kelang hingga ke Linggi dan Tanjung Tuan Muar, Batu Pahat, Singapura, Pulau Tinggi dan pulau-pulau lain di pantai timur semenanjung Tanah Melayu, serta Kabutapin, Karimun, Bintan, Bulang, Lingga, Punggaran, Kota Baru, Kampar dan Siak di Sumatera. Pada tahun 1946, Johor telah menjadi sebahagian daripada Malayan Union dan 2 tahun kemudian Johor menyertai Persekutuan Tanah Melayu dan seterusnya Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Pilihan saya untuk membentangkan slide seterusnya iaitu asal-usul Johor. Menurut catatan dalam Prasasti Bertarikh 1006 Masihi dan buku Undang-Undang Siam, dalam tahun 1438 negeri Johor telah disebut sebagai Urawari atau Warawari atau Wawawari. Perkataan Urawari atau Warawari atau Wawari dalam bahasa Siam ini adalah perkataan yang membawa maksud kepada air yang cukup jernih dan ianya dituju kepada negeri Johor. Dalam buku sejarah Melayu yang ditulis oleh Tun Sri Lanang dalam tahun 1612, negeri Johor disebut dalam bahasa Jawa sebagai Gang Melayu atau Gangga Air. Maksud sama seperti Warawari, merupakan sebuah kerajaan besar di hulu Sungai Johor. Dalam bahasa Siam, Johor disebut sebagai Gelang Biru dan orang Jawa menyebut Johor sebagai Galuh. Kedua-dua perkataan ini membawa maksud batu permata. Orang-orang Arab pula
Sekolah Negeri Johor ini sebagai batu bermata, iaitu Jauhar. Slide berikutnya iaitu pengasas kota Johor Lama. Raja Mahmud adalah nama asal baginda, merupakan Sultan Johor yang ke-10 dan baginda telah memerintah pada tahun 1685 hingga 1699 dan telah ditabatkan pada usia 10 tahun. Baginda ialah keturunan terakhir Raja Fatimah, iaitu cucu kepada Sultan Alauddin Yayat Shah II, iaitu raja pertama yang membuka Johor Lama pada tahun 1530. Slide seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada sahabat saya. Seterusnya saya akan membentangkan tentang pentadbiran Empayar Johor. Sistem pentadbiran di Melaka masih digunakan lagi oleh Kesultanan Johor, yang di-Pertuan adalah kuasa pemerintah yang tinggi dan dianggap sebagai sultan. Selain itu, Sultan dibantu oleh Majlis Orang Kaya yang peranan sebagai penasihat Sultan. Bendahara Laksamana Temenggung, Syahbandar dan Sriwijaya Diraja adalah majlis-majlis tersebut. Pada kurun ke-18, bendahara tinggal di Pahang, manakala Temenggung menetap di Johor dan Teluk Belanga di Singapura. Mereka memainkan peranan untuk mentadbir kawasan yang sudah diberikan oleh Sultan. Empayar Johor terbahagi kepada 4 wilayah. Perdagangan atau wilayah yang dipertanggungjawabkan kepada pembesar tertentu. Wilayah Muar di bawah Raja Temenggung Muar. Selain itu, Pahang di bawah kuasa Bendahara Johor, manakala Riau di bawah kuasa Yang di-Pertuan Muda. Akhir sekali, Tanah Besar Johor dan Singapura di bawah Temenggung Johor. Sultan hanya berkuasa pada kepulauan di kawasan Lingga sahaja, di mana Sultan bersemayam di Pulau Lingga, dan seluruh empayar diketuai oleh Sultan. Pihak yang berkenaan sahaja akan melaporkan kepada Sultan, iaitu semua orang kaya, kecuali Raja Temenggung Muar. Raja Temenggung Muar adalah berdaulat dan diakui oleh Sultan sendiri kerana Muar adalah jajahan kurniaan Sultan kepada pembesar yang bergelar Datuk Raja Pasir. Walau bagaimanapun, pada akhirnya Muar telah diambil oleh Sultan Abu Bakar dengan syarat perlu membayar pencen kepada pewaris Raja Temenggung Muar buat selama-lamanya. Okey, seterusnya iaitu pengaruh Empayar Johor. Pengaruh Empayar Johor pada zaman dahulu amat luas, lanjutan daripada pergantian daripada Kesultanan Melayu Melaka. Disebabkan itu, pengaruh wilayah meliputi di seluruh wilayah selatan, selatan timur Sumatera dan Kepulauan Riau dan sekitarnya. Antaranya Pahang, Johor Darat, Sayung Pinang, Kota Kara, Seluyut, Johor Lama, Batu Sawah, Kota Tinggi, Kepulauan Riau dan Lingga. Akhir sekali, pusat pemerintahan beralih dengan kelahiran Kesultanan Johor Moden di Tanjung Puteri yang dikenali juga sebagai Johor Moden. Okey, sekian. Seterusnya saya akan memberikan kepada sahabat saya untuk membentangkan slide seterusnya. Profesor Dr. Kasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terlebih dahulu saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasihlah kepada Yayasan Warisan Johor kerana memberi penghormatan kepada saya untuk bersama-sama dalam program yang dianjurkan pada hari ini dan pada minggu-minggu yang lain yang akan datang. Dan saya juga terima kasihlah kepada Yayasan telah mengambil inisiatif dalam perkara ini, khasnya untuk menyampaikan pengetahuan daripada sejarah kita kepada pegawai-pegawai baru kepada JCS ini. Saya ni, semangat saya, walaupun saya dah pencen,
my spirit is still with the JCS. Orang kata JCS forever. Saya ingin menyentuh tadi apa yang diterangkan oleh yang berhormat Profesor Kasim, bahawa perkembangan ataupun penubuhan negeri Johor ni adalah sebagai kesinambungan untuk mengetuai ataupun menghidupkan semula Kesultanan Melayu, Kesultanan dan politik Melayu. Sebab kita tahu tadi, lepas saja tahun 1511, selepas kerajaan negeri Melaka jatuh kepada Portugis, Kesultanan pada masa itu di Melaka, dia bukan lari, hanyalah dia retreated untuk to fight another day. Dia mengundur untuk merancangkan satu cara, satu strategi untuk menyerang balas pada dia punya musuh, iaitu Portugis. Dan yang mustahak ialah untuk mengekalkan dan menyambung, menghidupkan ketuanan Melayu dan ketuanan kerajaan Melayu yang ada. Jadi mereka berpindah ke Kampar di Indonesia, dan pada tahun 1528 keturunan Kesultanan Melaka ini berhijrah ke Johor, iaitu bertempat di Sungai Johor. Kota yang pertama ialah Kota Batu, ataupun yang kita gelarkan sebagai Johor Lama. Ingat, pada masa itu bukan ada kapal terbang, bukan ada kapal laut yang besar-besar. Dia berhijrah tu daripada Kampar melalui lautan besar, menghadapi musuh, ancaman daripada Lanon, daripada Portugis, daripada Belanda, untuk sampai ke Johor. Itulah mulanya detik permulaan semangat juang jati diri orang Melayu Johor, daripada tarikh yang disampai ke Johor. Dan di Johor pula, di Johor Lama ataupun di Sungai Johor ni, Portugis masih terus menyerang. Lepas tu Belanda pula menyerang. Terpaksa Kesultanan pada masa itu untuk menyelamatkan penduduk dan rakyat orang Melayu, terpaksa berpindah. Dia punya settlement ataupun kota-kota dia terpaksa berpindah 12 kali sekurang-kurangnya, daripada Johor Lama kepada Seluyut, kepada Pasir Raja, Kota Tinggi dan lain-lain, sampailah pada tahun 1712 dia berpindah ke Riau ataupun Bintan. Kenapa berpindah? Bukan dia suka-suka nak berpindah. Berpindah kerana nak mempertahankan kedaulatan negeri Johor. Dalam masa itu juga mereka mengadakan strategi untuk melawan. Dia kalau kita tengok daripada segi sejarah, bukan kita ni menerima saja, kena terima ada musuh kita, tapi kita melawan. Ini yang saya katakan membina kita punya jati diri untuk mengekalkan, bagaimana Profesor cakap tadi, kemerdekaan dan kedaulatan negeri kita. Dan lepas itu pula kita tengok kita sebenarnya ada ketiga dinasti ataupun keturunan kesultanan yang memerintah negeri Johor. 1528 sehingga 1699 ialah kita katakan kesultanan daripada Kesultanan Melaka. 1699 tu 9 tahun, 9 raja. Apa sebab yang kita tamat pada 1699? Saya fikir tuan-tuan dan puan-puan dah ingatlah cerita-cerita lama dulu, legend, iaitu ketika itu Sultan Mahmud mangkat di Julang. Dan oleh sebab baginda tidak ada meninggalkan waris yang sah, maka pemerintahan kerajaan negeri Johor berpindah kepada bendahara. Bendahara ini juga adalah kaum kerabat raja juga. Mereka mentadbirkan negeri Johor sehingga tahun 1855. Kenapa saya pilih 1855? Kerana lepas itu Raja Sultan yang terakhir daripada keturunan Belanda, iaitu Sultan Hussein Iskandar Shah, menyerahkan negeri Johor, kerajaan negeri Johor, melainkan jajahan Kesang kepada Temenggung Daeng Ibrahim pada 10 Mac 1855. Itulah mula titik permulaan 1855 tu hingga sekarang. Maka negeri Johor diperintah oleh
keturunan Temenggung. Apa yang mustahak kita perhatikan di sini, ada 3 dinasti kesultanan, tetapi peredaran, pertukaran daripada pemerintahan ini tidak melibatkan apa-apa peperangan yang besar, tidak mengibatkan apa-apa pergeseran antara mereka, tetapi memperkuatkan lagi muafakat dan perpaduan antara mereka, sehinggalah kita lahir pada masa itu satu ungkapan yang masih kita kekalkan di sini, iaitu muafakat itu berkat. Negeri Johor terletak paling selatan semenanjung Malaysia. Johor mempunyai 10 daerah iaitu Tangkak, Segamat, Keluang, Mersing, Muar, Batu Pahat, Pontian, Kota Tinggi, Kulai dan JB. Johor pernah pada suatu masa dahulu disebut sebagai Ujung Tanah, yang bermaksud kawasan yang terletak di hujung tanah semenanjung. Ada kalanya disebut sebagai Tanah atau Jantan atau Jantana. Ada pula yang menyebut sebagai Santana. Perkataan Johor dikatakan berasal daripada perkataan Hindi. Jor bermaksud sesuatu yang menyambungkan. R.O. Winstead, bekas pentadbir dan sejarawan British yang banyak menjalankan kajian mengenai orang-orang Melayu dan sejarah Malaysia, di dalam penulisannya mengenai sejarah Johor pernah menggunakan nama Wurawari sebagai rujukan kepada Johor. Wurawari adalah perkataan Jawa yang bermaksud air jernih. Perkataan air jernih ada pula dikaitkan perkataan itu dengan nama-nama seperti Ganggayu atau Gangga Ayu, perkataan-perkataan Jawa yang juga mempunyai makna yang sama. Nama ini pula pernah dikaitkan dengan perkataan Jawa iaitu Galuh yang bermakna permata, yang sama pula maknanya dengan perkataan Arab iaitu Jauhar atau Johor. Johor juga pernah disebut sebagai Lang Yu yang bermaksud layang-layang atau ikan jerung. Pada suatu masa dahulu, pernah dikisahkan bahawa di persimpangan Sungai Lang Yu dengan Sungai Johor, terdapat sebuah penempatan untuk Sultan Lingga. Nama Lang Yu itu dikatakan diambil daripada perkataan Ganggayu, iaitu nama Johor sebelum tahun 1450. Dalam sejarah Melayu, nama Ganggayu dikaitkan dengan Johor dan diertikan sebagai tempat yang menyimpan permata. Ini selaras pula dengan perkataan Arab Jauhar, iaitu permata yang dikatakan sebagai nama asal Johor. Sejarah Melayu telah meriwayatkan bahawa Raja Suran yang datang dengan angkatan perang dari India telah mengalahkan kerajaan Gangga Nagara di Perak. Ahli-ahli sejarah berpendapat bahawa Klang Kio atau Ganggayu itu bukanlah terletak di Johor tetapi di Pahang. Selepas itu, angkatan tersebut telah mengalahkan kerajaan orang-orang Siam di ulu Sungai Johor bernama Klang Kio atau Ganggayu. Pada suatu waktu dahulu, bahagian selatan Pahang telah diperintah oleh orang-orang Siam Khmer, iaitu Siam asli. Tempat yang bernama Kota Gelanggi yang masih ada di Pahang hingga ke hari ini adalah bekas tapak kerajaan yang besar pada zaman dahulu. Kenyataan di dalam sejarah Melayu tentang Klang Kio atau Ganggayu berada di Johor itu mungkin juga tidak salah kerana pada zaman dahulu, sempadan negeri-negeri itu tidak jelas dan apa yang dianggap berada di Johor mungkin juga merupakan sebahagian daripada negeri Pahang sekarang. Hikayat Raja-Raja Pasai ada menyebut mengenai beberapa buah pulau di pantai timur Johor yang juga ditakluki oleh Majapahit, dan di antara pulau-pulau itu ialah Pulau Tinggi, Pulau Pemanggil dan lain-lain. Dalam kurun ke-14, pada masa Raja Seri Ranawira Kerma memerintah Singapura, iaitu dalam jangka waktu 1362 hingga tahun 1365, ada tempat yang bernama Sayung yang dikatakan terletak di tepi Sungai Johor. Sejarah Melayu pernah mengisahkan mengenai Badang, hulu balang Raja Singapura yang dikatakan berasal dari Sayung. Kononnya sebelum menjadi hulu balang, Badang bekerja mendebas di sebuah tempat bernama Seluang di hulu Kota Tinggi. Sayung terletak di hulu Sungai Johor dan dipercayai adalah Sayung Pinang yang masih terdapat di negeri Johor sekarang. Sayung Pinang terletak di ulu bandar Kota Tinggi dan pernah menjadi pusat pemerintahan kerajaan Johor pada kurun ke-16. Dalam sejarah Melayu, kawasan Muar ada disebut dalam hubungan dengan kedatangan para Meswara.
Diriwayatkan pada kurun ke-14 apabila Jawa Majapahit mengalahkan Singapura, para Maiswara telah meninggalkan Singapura dan mengembara sampai ke Muar. Di Muar, baginda dan pengikut-pengikutnya telah membuka tempat yang dinamakan Biawak Busuk dan Kota Buruk sebelum baginda membuka Melaka. Sejarah Melayu juga menyebut perihal serangan orang-orang Siam ke atas Melaka semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah pada tahun 1445 hingga 1458. Dalam kisah itu ada disebut mengenai Batu Pahat. Adalah dipercayai bahawa Batu Pahat itu ialah yang ada sekarang ini di negeri Johor. Daripada keterangan-keterangan tadi, dapatlah dirumuskan bahawa sebelum tahun 1500, daerah yang disebut Hujung Medini iaitu Ujung Tanah atau Wurawari itu ialah negeri Johor sekarang. Pada mulanya negeri itu di bawah pengaruh Siam, disusuli pula dengan Majapahit yang berkuasa di seluruh Nusantara. Dalam kurun ke-15, beberapa buah tempat di negeri Johor adalah di bawah pengaruh Sultan-Sultan Melayu yang berkerajaan di Melaka. Tempat-tempat seperti Sayung, Seluang, Muar, Batu Pahat, Kuala Muar, Pulau Tinggi, Pulau Pemanggil dan Pulau Laut telah pun mempunyai penduduk. Sejarah negeri Johor menjadi lebih nyata setelah Sultan Mahmud Shah dari Melaka telah berpindah ke Johor apabila Melaka ditawan oleh Portugis pada tahun 1511. Itulah sejarah asal-usul negeri Johor.